Menatap bintang indah di langitmu, hanya alunan namamu ku sebut. Butir-butir tasbih saksi cintaku, mengagumi kebesaranmu. Ramadan kembali, masa yang dinanti, sucikan hati, jernihkan nurani. Ku panjatkan syukur kehadrat Ilahi, dipanjangkan umur, moga ku insafi. Dengarlah doaku di malam syahdu, rintihan jiwaku yang pilu, penuh dosa-dosa membunuh. Temukan ku Lailatul Qadarmu, sebaik-baik malam dari malam yang beribu. Masihkah ada ruang untuk diriku? Doaku di malam syahdu, Rintihan jiwaku yang pilu, penuh dosa-dosa menggunung. temukan ku Lailatul Qadarmu, sebaik-baik malam dari malam yang beribu. Sebaik-baik malam dari malam yang beribu. Masihkah ada ruang untuk diriku? Hanya padamu tempatku mengadu. Aku ingin menjadi seorang wanita yang berani seperti Safia. Di Uhud itu kau laksana singa yang garang, menerjang berani ke medan perang. Kau bukti mujahidah nan wajah, berjuang demi Allah dan Rasulnya. Kelihat pedangmu sungguh menggerak
lancar, kemenangan musuh kau calatkan. Kau wanita pertama membunuh kesyirikan. Walau di hatimu ada benda, tapi kau sembunyikan dengan tabah. Melihat jasad Hamzah yang dirobekkan, kau relakan segunung kesedihan demi tersebarnya lautan keimanan. Oh Safia, keayuanmu pada ketabahan, keindahanmu pada keberanian, kaulah lambang mujahidan berkalung Oh Safia, kaulah citra mujahidah sejati. Gerak hatimu umpama angin. Buat teman kau menjadi bayu yang membelai. Buat musuh kau menjadi badai yang kau relakan segunung kesedihan demi tersebarnya lautan keimanan. Oh Safia, keayuanmu pada ketabahan, keindahanmu pada keberanian, kaulah lambang mujahidan berkalung pedang. Mekar di kamar hati, cinta pertama. Engkau ciptaan seni, idaman kasih. Antara bibir tersiratnya pekerti, kelembutan yang mendamaikan jiwa. Bermula kau di sini, penentu bicara. Kalam kebenaran tinggi
keimanan untuk dipertahankan. Hadirlah cinta, cinta pertama. Hadirlah cinta, cinta utama. Sayangi diri, ini cinta, cinta pertama. Hati ini cinta, cinta utama. Tiada sia-sia menyintai diri, sempurna sejahtera. Bermula kau di sini, penentu bicara. Kalam kebenaran tiada berdusta. Dirimu berharga dari segala-galanya. Bertahta keimanan untuk dipertahankan. Hadirlah cinta, cinta pertama. Hadirlah cinta, cinta utama. Sayangi diri, ini cinta, cinta pertama. Hati ini cinta, cinta utama. Hadirlah cinta, hadirlah cinta, cinta utama. Hadirlah cinta, cinta utama. Cinta pertama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله ثم الحمد لله. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama pada pagi ini tuan-tuan dan puan bagi meneruskan pengajian Muh Ngaji kita musim yang kelima untuk episod yang ke-227. Jadi saya nak tanya khabar anda semua dulu, bagaimana anda semua pada pagi ini? Sihat ke semua? Alhamdulillah, untuk saya sendiri pagi ini berada dalam keadaan baik saja, sihat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitu juga saya harapkan anda semua semoga dalam keadaan yang baik, sihat, sejahtera insya-Allah. Baik, jadi untuk pagi ini seperti biasa kita akan meneruskan lagi pengajian kita. Kita sama-sama akan menyambung bacaan semasa kita hari ini. Dan bacaan kita hari ini adalah surah yang biasa anda semua baca, iaitu surah Al-Mulk. Hari ini kita akan sambung bacaan surah Al-Mulk, tuan-puan. Jadi boleh bersedia dengan Quran masing-masing, muka surat 562 muka surat 562, dan kita akan berhenti sehingga muka surat 566. Hari ini kita akan baca dua surah, tuan-puan. Surah Al-Mulk dan juga surah Al-Qalam. Surah Al-Qalam. Baik, ada yang komen, Puan Noriah kata suara saya perlahan. Okey, perlahan Boleh tak yang lain respon? Macam mana dengan audio saya? Okey tak? Perlahan ke? Perlahan sangat ke? Ataupun Puan Noriah cuba keluar dan masuk balik? Cuba keluar dan masuk semula Sebab kalau ikutkan saya tak ada setting apa-apa pun. Ini macam biasalah. Jelas sangat. Okey. Okey, audio clear. Alhamdulillah. Okey, baik. Alhamdulillah. Jadi terima kasih untuk respon. Superb clear. Baik, alhamdulillah, terima kasih untuk respon yang diberikan. Jadi pagi ini tuan-puan, seperti yang saya sebut tadi, kita akan sambung dua surah insya-Allah. Dan sebelum kita nak mulakan ni, seperti biasalah, sama-sama kita perbetulkan niat kita dahulu, pastikan segalanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya sama-sama juga kita niatkan untuk sedekahkan pahala bacaan pagi ini kepada yang kita hajatkan insya-Allah. Boleh pasang niat dulu, siap-siap. Boleh pasang niat dulu. Dan sambil itu tuan-puan lakukanlah apa segala persediaan. Pastikan duduk di tempat yang sesuai sebelum kita nak mengaji ni insya-Allah. Okey, dan untuk pagi ni ada perkara penting yang saya nak share kepada anda untuk kita punya program mingguan lah. Jadi saya sangat mengharapkan anda boleh stay sampai selesai kita punya slot mengaji pagi ni takut nanti terlepas info. Baik, apa pun kita selesaikan dahulu yang utama dan bagi memberkati kita punya pertemuan pada pagi ini. Jom sama-sama kita dahulukan dengan bacaan pembuka Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
kita sama-sama beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a, wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Wa wafiqni amalan salihan, amalan maqbula. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Baiklah tuan-tuan dan puan, jom kita nak teruskan untuk bacaan semasa kita pagi ni. Dah sedia ke semua? Kita akan sambung bacaan kita iaitu pada surah Al-Mulk, yang mana ia merupakan surah yang sering tuan-puan baca kan. Selalunya kita baca ni pada waktu malam, pada waktu malam sebelum kita tidur. Jadi sama-sama pagi ni kita mengambil kesempatan untuk melihat semula ataupun menilai semula lah bacaan kita, mana part-part yang mungkin kita terlepas pandang sebelum ni, mungkin kita boleh perbaiki insyaAllah. Baik, jadi memandangkan semua sudah bersedia, jomlah kita mula. Sebelum tu tuan-puan, bagi yang belum share, sebab ni tak ramai lagi yang share, boleh tak bantu saya tuan-tuan puan? Kalau ikutkan ada 69 mata yang memandang ni, dan yang share ni baru 40 orang kan. Jadi boleh tak yang belum share bantu saya untuk sharekan dulu kita punya live pagi ni. Tak apa, saya tolong ingatkan. Yang dah share alhamdulillah, saya ucapkan ribuan terima kasih. Yang belum share, jom kita share banyak-banyak. Tak susah pun, kita tekan butang share je tuan-puan. Dengan harapan kawan-kawan Facebook kita tu bila dia scroll Facebook kan, dia nampaklah kita share tu dan mungkin tergerak hatinya untuk tekan dan akan turut serta bersama kita lah kan. Biarlah berkala pun, mungkin seminggu sekali kan, lama kelamaan mana tahu Allah detikkan hati untuk istiqamah macam mana yang tuan-puan sekarang ini kan. Jadi itulah harapan kita bersama, insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat membantu kan secara tak langsung kawan-kawan kita. Ada ganjarannya tu kat situ. Okey, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang dah share. Yang belum share, jangan malu untuk share. Okey. Baik. Jadi jom sama-sama kita mulakan. Tarik nafas, sedia, 1, 2, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
Kita teruskan muka surat 563. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhatis sudur. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. Kita teruskan muka surat 564. بالله من الشيطان الرجيم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Kita teruskan surah Al-Qalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم
أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا
يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillah, Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Jadi selesai dua surah hari ini, iaitu surah Al-Mulk dan juga surah Al-Qalam. Alhamdulillah, thumma Alhamdulillah. Baiklah, jadi sebelum kita teruskan untuk slot bedah tajwid kita, izinkan saya untuk kongsikan kepada anda tentang kita punya program untuk sebelah pagi pada minggu ini. Jadi untuk makluman anda semua, insyaAllah untuk kita punya slot sambungan Moh Ngaji pada esok hari akan berlangsung seperti biasa. Esok kita akan ada Moh Ngaji seperti biasa hari Khamis. Cuma untuk makluman anda, pada hari Jumaat kita tidak ada Moh Ngaji, tetapi kita akan gantikan dengan satu slot khas buat anda semua, iaitu webinar Jom Kenal Al-Qalam. Kebetulan pula tadi pun kita baca surah Al-Qalam, surah Al-Qalam. Dan untuk webinar Al-Qalam ini insya-Allah akan berlangsung pada hari Jumaat. Seperti yang saya nyatakan tadi, kita akan gantikan slot Moh Ngaji dengan kita punya webinar Al-Qalam ni lah. Dan yang akan terlibat untuk webinar Al-Qalam ini, saya tidak berkeseorangan tuan-puan. Saya akan bersama dengan Encik Ifan Mokhtar kita, ya, dalam slot pada hari Jumaat minggu ini. Dan tarikhnya minggu ini 23 Februari kan, hari ni 21. So lusa nanti 23 Februari insyaAllah. Dan kita akan mulakan seperti biasa, waktunya 8.30 pagi. Tetapi apa yang berbeza kali ini adalah platform yang kita guna adalah Zoom. Maknanya kita punya Facebook pada hari Jumaat ni kira sunyi lah. Tak ada apa-apa live lah. Ya? Sebab apa? Sebab kita dah ke satu platform yang lain, iaitu platform Zoom. Jadi saya nak jemput anda semua ni yang sedang menonton ni pagi ni, untuk sama-sama kita berada dalam Zoom pada hari Jumaat ini untuk mengikuti webinar Jom Kenal Al-Qalam. Baik, Jom Kenal Al-Qalam ni apa dia sebenarnya? Saya boleh katakan ianya adalah intro ataupun muqaddimah kepada pengenalan terhadap jalan cerita ataupun intipati bagi surah Al-Qalam ini. Bahasa yang kita selalu guna pakai iaitu tadabbur. Tadabbur surah Al-Qalam. Jadi
ini lebih kepada pengenalan. Kita nak bagi info-info awal dulu. Dan sepastinya ia berkaitan dengan kita punya program untuk Ramadan nantilah. Program untuk Ramadan nanti. Sebab tu tuan-puan lihat pada poster ni, webinar Jom Kenal Al-Qalam edisi Ramadan. Okey, edisi Ramadan. Saya boleh katakan ianya adalah satu program ataupun pengisian untuk anda sepanjang bulan Ramadan ini nanti. Ramadan tahun 2024. Jadi kalau tuan-puan tanya apa aktiviti ataupun program yang Easy Ngaji anjurkan sepanjang Ramadan ini, so ini adalah antaranya. Inilah antaranya, iaitu yang berkaitan dengan tadabbur surah Al-Qalam. Jadi sebagai permulaan kita akan bawa dulu secara percuma kepada anda. Okey, webinar ni percuma, terbuka kepada sesiapa sahaja, ya, untuk ikuti kita punya program ini. So macam mana nak join Zoom ni tuan-puan, mudah saja tuan-puan masuk. Siapa yang belum masuk kita punya grup umum, grup info info Easy Ngaji, tuan-puan boleh masuk dalam grup info. Grup info ni biasanya grup yang kita akan war-warkan apa segala macam lah, program ke, aktiviti, seminar ataupun live percuma, kelas berbayar, kelas itu, kelas ini. Semuanya kita akan war-warkan dalam grup info. Grup info Easy Ngaji. Baik. Boleh nak? FB tutup. Ya. Untuk Jumaat ni Facebook kita tak aktif lah Jumaat ni. Sebab apa? Kita dah beralih ke Zoom. Tapi bukannya setiap hari tuan-puan. Untuk Jumaat ini sahaja. Untuk ke depan nanti, hari Isnin minggu depan, kita akan sambung kembali seperti biasalah untuk mengaji di Facebook ini. Okey, jadi kepada tuan-tuan perempuan yang nak join Zoom pada Jumaat ni, tuan-puan masuk je dalam grup info kita. Kita tak ada grup khas pun. Untuk yang ini kita tak ada grup khas. Kita akan bawa tuan-puan ke dalam grup umum kita, iaitu grup info Easy Ngaji. Jadi kepada tuan-puan yang belum masuk lagi grup info, boleh tekan link yang kita sediakan di ruangan komen. Bila sebut link info ni, dia merujuk kepada apa benda-benda terbaru lah yang kita wujudkan, yang kita adakan. Semua tu kita akan letak dalam grup info Easy Ngaji. Cuma tuan-puan lah kadang-kadang mungkin tak sempat nak baca, tak? Grup pula banyak kan, macam-macam kelas yang ikutnya. Jadi tak apalah. Itulah orang kata apa, liku-liku cabaran. Itulah beza dengan orang yang bukan belajar kan. Jadi bila kita ni, bila tuan-puan ni yang orang kata apa, yang belajar kan, so memang nak tak nak kena kena harungi lah. Fasa-fasa grup banyak, fasa-fasa apa dia, handphone hang kan, sangkut lah itu ini, memori tak cukup. Itulah macam-macam ragam-ragamnya biasa kita dengar kan. Okey, ada soalan daripada Puan Nur Sidah. Ustaz, bulan Ramadan pun gunakan Zoom ke? Okey, untuk sebelum tu, Puan Nur Sidah maksudkan apa? Kita punya moh ngaji ke? Untuk makluman anda, sepanjang bulan Ramadan, moh ngaji akan berjalan seperti biasa. Dan kita mengekalkan platform yang sama, iaitu di Facebook. Yang saya ajak untuk Zoom ni, untuk Jumaat ni je. Untuk kita attend webinar Jom Kenal Al-Qalam. Sebab biasanya untuk webinar ni memang kita buat melalui Zoom. Jaranglah kita buat di Facebook. Begitu. Boleh? Boleh ke semua? Jadi kenapa kita buat belah pagi tu pun? Jarang-jarang kita buat webinar sebelah pagi kemudian hari bekerja. Sebab kita nak bagi semua audien kita yang orang apa, pengikut-pengikut mengaji ni kan, boleh join kita punya program ni. So tak ada alasan lah kan. Dia macam tak ada alasan lah nak ngelak. Sebab selalu boleh je ada kan. Okey, saya gurau je janganlah ambil hati pula. Tapi itulah tujuan asal sebenarnya. Kita buat sebelah pagi ni sebenarnya memang nakkan crowd yang orang apa, yang baik lah. Dan pastinya target kami adalah tuan-tuan perempuan yang dah biasa dengan kami Easy Ngaji ni kan. Siapa lagi kami nak target kan? Siapa lagi target audien kita kalau bukan tuan-tuan perempuan yang sentiasa memberi komitmen kan, yang sentiasa orang kata apa, mengimarahkan segala program-program yang kita anjurkan. Betul tak? Jadi terima kasihlah untuk itu. Semoga ada sesuatu ataupun kebaikan yang anda perolehi daripada
segala usaha anda dalam kehidupan ini, insya-Allah. Okey, dapat So, sekali lagi saya nak sebutkan pada anda semua untuk join kita punya webinar hari Jumaat ni, tuan-puan tekan link yang kita sediakan. Okey, dalam grup info terbaru Easy Ngaji. Wallahu alam. YouTube pun okey juga. YouTube tu lain lah. Itu khas untuk kita punya konten-konten ataupun kita punya kuliah duha kan buat masa ni. Jadi begitulah. Saya harap anda semua jelas, dan cara nak dapatkan link Zoom untuk Jumaat ni adalah melalui grup info itu sahaja. So jangan lepaskan peluang ini. Pastikan anda dah join lah grup info terbaru Easy Ngaji. Okay, wallahu alam. Baiklah, so itu je dulu iklan yang ataupun apa yang saya nak kongsikan kepada anda. Jom, masih bersemangat lagi ke tuan-puan ni? Kita nak sambung ni. Kita nak sambung satu slot lagi, iaitu slot bedah. Dan sebentar saya share dulu. Untuk pagi ni kita nak sambung bedah ayat yang terakhir pada muka surat 135 ni. Kita sambung bedah surah Al-An'am ayat 68 tuan-puan. Ayat 68 muka surat 135. Okey, jom. Kita buat orang kata apa, seringkas yang mungkin, sehingga sekurang-kurangnya kita dapatlah. Okey. Sedikit sebanyak ataupun kita dapat ulang kaji semula hukum-hukum asas tajwid ini, insya-Allah. Jom kita mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aital ladzina yakhudun. Okey, untuk huruf waw. Huruf waw ni tuan-puan, kita macam biasa kena muncungkan bibir wa. Muncung dulu. Wa idza hamzah pangkal kerongkong kita ni. I bunyi dia. Wa idza huruf zal baris atas dan dipanjangkan 2 harakat. Hukumnya mad asli, hujung lidah keluarkan sedikit dan tekan pada gigi atas. Wa idza ra. Untuk ra kena tebal. Angkat pangkal lidah, bunyinya ra. Jangan muncung. Jangan muncung bibir. Wa idza ra'aita. Baik. Untuk ya mati sebelumnya baris atas, kat sini ada satu sifat yang kita sebut sifat lin. Ataupun biasa kita sebut juga dengan bacaan lin. Okey. Jadi bacaan lin ni macam mana nak kenal? Huruf ya yang ada tanda sukun. Itu je. Huruf ya yang ada tanda sukun. Dan kalau kita jumpa ya yang ada tanda sukun ni, tuan-puan tengok je sebelum dia mesti akan ada huruf yang berbaris atas. Confirm. Dia mesti macam tu. Huruf ya yang mati sebelum dia mesti akan ada baris atas. Jadi kalau kita dah sahkan ada keadaan tu, maknanya itulah dia yang kita sebut bacaan lin. Lin ni apa? Lin ni maksudnya lunak. Merupakan sifat kelembutan ataupun lunak pada lafaz bagi gabungan dua ini. Baris atas dengan ya yang mati. Bunyinya ai. Wa idza ra'aital ladzi. Macam mana tuan-puan bunyikan tu? Itulah dia sifat lin. Okey, seterusnya tal-ladzi. Untuk al-ladzi ni dalam kategori alif lam syamsiah. Lam sabdu tu kita selesaikanlah macam biasa. Ra'aital ladzi. Untuk zal kita panjangkan 2 harakat dan macam saya sebut tadi, keluarkan sedikit hujung lidah. Ra'aital ladzi, zi 2 harakat. Nun baris atas na 1 harakat. Yakhuduna. Untuk ya nipis. Khu kena muncung bibir sebab dia baris depan. Itu yang pertama. Yang kedua kena tebal. Macam mana nak tebalkan kha? Angkat pangkal lidah. Itu sahaja. Angkat pangkal lidah. Yakhuduna. Sama juga pada huruf dad, kena muncung bibir sebab dia baris depan dan angkat pangkal lidah juga keliling lidah. Huruf dad ni dia ada satu proses yang lain lah selain daripada angkat pangkal lidah. Yang mana kita kena angkat juga keliling lidah kita. Itulah yang dinamakan sifat itbaq pada huruf dad. Yakhudu.
Yakhuduna bunyi dia. Jangan tertukarlah kalau kita nipiskan huruf dad, memang dia akan mirip dengan bunyi huruf dal. Okey? Panjangkan dua harakat kat sini. Khu ni pun sama dua harakat mad asli ya. Dua-dua ni mad asli, lepas tu tebal. Mad asli tebal. Yang ni bu ni pun sama, mad asli lepas tu tebal. Nafi. Na satu harakat. Fi ni kalau kita lihat asalnya mad asli, dua harakat kan. Tapi sebabkan dia jumpa dengan hamzah dalam dua kalimah, maka kadar dua harakat mad asli dia ni berubah. Dia berubah. Dua ni berubah menjadi 4 harakat. Fi kena baca 4 harakat tuan-puan. Nama hukum dia mad jaiz munfasil. Yakhuduna fi ayat. 4 harakat. 4 atau 5. Jadi kalau kita berhenti, yakhuduna fi, dia akan jadi 2. Dia akan kekal lah pada kadar yang seperti asal kan. Tapi kalau kita sambung sebab nak jumpa hamzah tu, maka ia perlu dipanjangkan. Perlu dipanjangkan 4 harakat. Lebih utama kan daripada 5. 4 lebih utama daripada 5. Dengan ya ni, dua-dua ni dua harakat sahaja. Cuma ni nama hukum dia mad badal. Ya ni pula mad asli. Mad badal, ya mad asli. Itu je. Fi ayatina. Ta beri bawah satu harakat. Na tu kita panjangkan 2 harakat mad asli. Ayatina. Lepas tu fa. Huruf fa jelaskan bunyi dia. Fa. Hamzah tu pada atas. Fa. Matikan ain. Daripada pangkal kerongkong untuk hamzah tu, kita terus pergi pada tengah kerongkong pula. Pangkal pergi tengah. Fa'a. Matikan ain. Fa'a. Apa yang kita kena hati-hati, pastikan tidak berlaku bunyi yang sama. Contoh ain dengan ain fa'a, ataupun hamzah dengan hamzah fa'a. Dia mesti ada perbezaan. Hamzah dan ain. Fa'a. Matikan ain. Fa'a. Kalau saya buat gerak perlahan, tu kita ubah kan. Fa'arid. Untuk ra baris bawah ni kena nipis. Sebab ra baris bawah memang kena nipis. Lepas tu dot yang mati ni, walaupun dia sukun tapi kita kena tebal juga tuan-puan. Dan cara dia sama macam tadi. Kena angkat pangkal lidah, kena angkat keliling lidah untuk dapatkan bunyi dia tu. Fa'arid. Cuma pantang larang dia jangan kita muncungkan bibir. Itu sahaja. Jangan muncungkan bibir. Nanti bunyi dia nampak macam kena kan, tapi sebenarnya tak lah. Fa'arid. Ni contoh saya muncung bibir. Fa'arid. Tak perlu muncung pun. Fa'arid. Macam ni je. Fa'arid. Fokus pada kita punya bahagian tepi lidah lah, iaitu makhraj bagi huruf dad. Boleh tak? Pantang larang dia jangan muncung bibir. Dan ada pantang larang kedua. Ni yang biasa saya sebut lah. Jangan lantun. Okay, dapat? Jangan kita tu pun Safiah tulis tu, jangan lantun, betul. Jangan baca gini, fa'arid an. Tu. Fa'arid. Bunyi dha tu tak mau. Kita tak perlukan. Kerana pada huruf dha tidak ada sifat lantunan. Ataupun tuan-puan mungkin lebih biasa dengar dengan istilah qalqalah kan. Qalqalah. Kita tak mau tak mau. Baik, kita sambung. Anhum. Nun mati jumpa ha. Hukum kat sini izhar halqi nama dia. Izhar halqi. Apa maksud izhar? Jelas. Halqi ni merujuk kepada huruf kerongkong. Halqi ni merujuk pada halqi kita, halkum kita lah. Kerongkong kita. Jadi nun mati bila jumpa dengan huruf halkum, ada 6 semuanya. Kan? Ada huruf ha, hamzah, ain dengan ha, kemudian ghain dengan kha. Ada 6 huruf halqiyah. Huruf halkum kita ni ataupun kerongkong.
Jadi bila nun mati jumpa dengan antara 6 huruf ini, maka berlakulah hukum izhar. So bacanya adalah secara izhar, iaitu menjelaskan tanpa dengung yang panjang. Jelaskan tanpa dengung yang panjang. Dengung tetap ada tuan-puan. Dengung tetap ada. Dengung asli lah kita sebut. Dengung yang asli, yang original ada pada nun mati tersebut. Anhum, bunyi dia. Anhum. Ataupun kita biasa sebut juga, jelaskan. Apa itu izhar? Jelaskan makhraj dan sifat bagi nun. Jelaskan makhraj dan sifat bagi huruf nun. Anhum hatta, mim mati jumpa ha. Ini izhar juga. Cuma namanya izhar syafawi. Pelaksanaan dia sama je ataupun huraian dia sama je. Yang mana kita perlu menjelaskan makhraj dan sifat bagi mim. Anhum hatta, anhum hatta. Itu sahaja. Dapat? Baik. Untuk ha pula, bahagian tengah kerongkong kita kena sempitkan. Ha. Anhum hatta, hatta. Panjangkan ta tu 2 harakat. Okey. Jangan baca hattai. Baca hatta. Ya, kat sini 2 harakat je mak asli. Hatta yakhudu. Okey, kat sini ni kalimah sama macam kat atas tadi kan. Okey. Khu tebal, bu pun tebal. Dua-dua ni mak asli. Lepas tu saya letak T kat sini, maksudnya tebal lah. Kena panjangkan 2 harakat, lepas tu tebalkan. Macam mana nak tebal? Tadi saya dah pesan dah, kena angkat pangkal lidah. Pangkal lidah ni, belakang ni, kena angkat. Hatta yakhudu fi. Bu 2 harakat. Kemudian ni huruf alif ziyadah. Alif ziyadah ni maksudnya alif tambahan. Ziyadah ni tambahan maksud dia. Tambahan ni apa? Apa yang kita nak faham dengan istilah tambahan ni? Iaitu tambahan. Iaitu ada pada tulisan, tiada pada bacaan. Ada pada tulisan, tapi tiada pada bacaan. Itu namanya ziyadah. Ditambah melalui penulisan saja, melalui resam penulisan. Tetapi tidak ada pada bacaan. Tak wujud pada bacaan. Okey. Hatta yakhudu fi. Jadi tak perlulah baca. Tak perlu sebutlah. Senang kan? Tak perlu sebut. Hatta yakhudu fi. Fi mak asli 2 harakat. Lepas tu hadidi pun sama. 2 harakat mak asli. Ha pedas ni kena sempit. Sempit tengah kerongkong. Fi hadithin. Tanwin jumpa ghain. Okey, tanwin jumpa ghain. Tadi kita dah bincang dah tentang izhar halqi kan. Jadi kat sini pun hukum yang sama, izhar halqi juga. Dan ghain ini termasuk daripada salah satu huruf halqi lah. Termasuk daripada salah satu huruf kerongkong. Jadi untuk sin tu, tanwin tu kita kena jelaskan sebutan dia. Jelaskan makhraj dan sifat dia. Hadithin. Itulah bunyi dia tuan-puan. Hadithin. Hadithin ghairi. Hadithin ghairi. Itu je. Untuk ghain pula, hujung kerongkong. Hujung kerongkong. Kita angkat pangkal lidah juga. Sebab ghain ni memang huruf tebal kan. Makhraj dia hujung kerongkong. Jangan tertukar. Makhraj hujung kerongkong. Untuk tebalkan ghain, angkat pangkal lidah. Jadi dua kenyataan yang berbeza kat situ. Satu kita bincang tentang makhraj, satu lagi adalah sifat asli dia. Baik, bunyi dia gha. Gha. Pantang larang jangan muncung. Itu je. Jangan muncung. Hadithin ghai. Dan tadi saya ada sebut pada tuan-puan, ingat tak? Kalau kita jumpa ya yang mati, ya yang ada tanda sukun macam ni, mesti kita orang kata apa? Kita tak payah fikir panjang lah. Mesti ianya adalah bacaan lin atau sifat lin. Tuan-puan pegang tu. Hadithin ghai. Dengan cara macam mana? Kita tengok kalau ada ya yang ditanda dengan simbol sukun, itulah dia bacaan lin ataupun sifat lin. Okay. Lin apa dia? Ingat lagi maksud dia? Lunak kan? Ataupun lembut. Berbalik kepada bunyi itulah. Bila kita praktikkan bunyi dia tu, hadithin ghai. Namun
kita kena jelas juga untuk sifat lin ni dia berlaku pada ya tu, bukan pada huruf ghain. Ghain tu tetap kita kena tebalkan, jangan kita lembutkan pada ghain tu. Jangan kita nipiskan pula. Itu je lah yang kita kena hati-hati. Kemudian ra baris bawah, semua tahu kot. Kena nipis lah kan, sebab baris bawah. Ghairi, lepas tu matikan ha tanpa pemanjangan. Jangan baca ghairi. Tak perlu Syab. Hadithin ghairi. Tu je. Dan ha yang kita matikan tu pastikan dia wujud bunyi dia tu. Ada bunyi dia. Tidaklah terlalu kuat. Tapi cukup sekadar kita sendiri yakin yang kita telah mematikan huruf ha. Tak maulah bunyi dia lenyap. Contoh. Hadithin ghairi. Hadithin ghairi. Macam saya sebut ni kan, saya sendiri rasa yang mana tak wujud pun bunyi ha yang perlu dimatikan. Tapi kalau kita matikan ha, hadithin ghairi, kita sendiri rasa kan. Cuma nak nak lagi cantik, kita buat tu sehingga kita sendiri puas hati dan orang yang dekat dengan kita dengar pun mereka pun kenal ataupun tahu bacaan kita ini diakhiri dengan huruf ha yang mati. Dapat tak? Ghairi. Macam tu. Tak perlu panjang tak perlu panjang dan tidaklah terlalu menekan sangat. Tak perlulah terlalu over. Cukup seadanya. Cukup seadanya. Okay, kita sambung lagi. Wa imma, huruf waw munculkan bibir wa, kemudian hamzah beri bawah i. Kat mana hamzah ni? Pangkal kerongkong kan? Wa i. Wa i. Kemudian ada mim besar bedu. Kena dengung. Wa im. Waktu ni kita nak dengung, kena dengung sempurna tuan-puan. Jangan disimpan-simpan. Terus je. Wa im. Bawa suara kita pergi ke hidung tanpa kita kontrol ataupun kita lakukan unsur-unsur yang lain. Contohnya macam nak sembunyikan ke. Wa im. Tak perlu. Terus. Wa imma. Wa imma. Kadar dengung tu lebih kurang 2 harakat lah. Dan ma ni sendiri kita perlu panjangkan. Ada alif mat kat sini kan. 2 harakat lah. Mat asli. Ya bari depan muncul bibir yu. Dan kita lihat di sini. Nun mati jumpa dengan sin. Nama hukum ikhfa hakiki. Apa itu ikhfa? Sembunyi. Sembunyikan nun di sisi huruf sin. Wa imma yunsiyannaka. Wa imma yunsi. Dengung kat sini dia nipis saja. Dengung kat sini nipis saja tuan-puan. Tak perlu tebal tak perlu bunyi dia, tak perlu, biasa je. Bunyi dia tidak terlalu terbuka kan. Dan biasanya kenapa jadi bunyi yang terbuka macam tu? Contoh wa imma bunyi macam bunyi siren kan. So kenapa jadi begitu? Disebabkan kita tidak menyembunyikan nun mati tu di sisi huruf sin tu. Sebab tu bunyi dia terbuka. Kalau kita sembunyikan nun di sisi huruf sin, maknanya kita bersedia nak sebut sin, maka bunyinya elok lah. Wa imma yunsi. Dia bila yang kita tak fokus pada kedudukan makhraj sin tu, itu yang bunyi dia, bunyinya macam lapang bunyi dia kan. Bunyi dia besar. Wa imma itu saya kata macam bunyi siren tadi kan. Ibaratnya gitulah ya kak. Tuan-puan faham lah kan. Tapi dia bukanlah salah saya kena jelaskan juga. Dia bukanlah salah. Unsur ikhfa tu dah berlaku dah sebenarnya. Walaupun kita buat tu kan. Dia ikhfa dah sebenarnya. Cuma dia tak kemas. Dia tak kemas. Tak menepati keadaan sebenar dia. Faham maksud saya? Jadi tidaklah kalau bunyi tu terus kita punya bacaan tu rosak makna ke apa. Tidak. Masih lagi mengekalkan makna yang sama. Cuma lebih kepada kesilapan teknikal tu sahaja.
Okey, apa pun kita kena ada usaha lah sedikit untuk bukan sedikit, kena ada usaha lah untuk perbaiki. Boleh? So bezakan. Wa imma yunsiyannak. Bezakan dengan yang kedua ni. Wa imma yu'asiyannak. Tuan-puan sendiri dengar pun boleh beza. Kan? Bunyinya macam tidak sekata. Bunyinya tidak sekata. Baik, Alhamdulillah, saya harap tuan-puan jelas. Kita sambung lagi. Huruf sin baris bawah. Siyanna. Okey, nun bersabdu macam pada mim tadilah. Wajibul gunnah. Dengung kena sempurna. Standbykan hujung lidah tu selepas huruf nun mati tu kan. Betul. Selepas. Selepas nun. Wa imma yunsiyan. Nun bersabdu tu dengung. Ingat, dengung tu sempurna terus. Tak perlu kita sorok-sorok kan. Ya, dia bukan ikhfa. Dia adalah dengung yang dengung kamil, dengung sempurna tu. Yunsiyannaka. Huruf kaf baris atas macam biasa, ka. Tapi kita tengok kat bawah ni dia ada kalimah alif lam syamsiah kan. Jadi kita tak boleh baca ka tu gitu je. Kena bersiap sedia untuk adakan idgham. Apa itu idgham? Masuk. Maknanya kaf yang kat ujung ni kena bersedia untuk masuk pada huruf yang ada selepasnya tu. Wa imma yunsiyannaka syaitan. Kasya. Kan? Itu kata idgham. Masuk. Masuk. Baik, untuk kalimah asy-syaitan ni alif lam syamsiah. Ataupun kita boleh sebut idgham syamsi. Okey, untuk shin bersabdu ni kita perlu selesaikanlah bunyi dia. Kasya, tu je. Sya. Huruf shin ni insya-Allah saya yakin semua boleh sebut sebab bunyi dia satu tu je kan. Dan nak kata sukar pun tak juga. Tapi pernah saya dengar lah kan, pelajar saya sendiri kan, dalam kelas. Saya tak tahulah pengalaman orang lain macam mana. Cuma ada pengalaman saya ni yang mana huruf shin ni dia keliru dengan huruf sin. Kalau ikutkan dari sudut bunyi tu memang jauh beza. Sa dengan sya. Sa, sya. Dari sudut kedudukan makhraj pun memang dah berbeza. Dari sudut sirah, dari sudut rupanya pula, bolehlah kita kata macam nak sama kan. Sebab shin ni macam ni, ada titik 3. Kalau sin tak ada titik kan. Tapi itulah. Saya pun tak pasti apakah faktor yang menyebabkan adanya kekeliruan dalam penyebutan ni. Mungkin atas faktor bunyi tu sendiri ataupun rupa dia. Saya tak pasti. Saya cerita ni sebab tadi awal saya kata huruf shin ni senang je kan. Tapi saya teringat pula sebab ada juga yang tersilap sebut. Contoh wa imma yunsiyannaka sayta sa. Dia nak sebut sya tapi bunyi tu dia macam seolah-olah dia dah ada kita panggil apa? Percampuran bunyi tu. Sa. Dia macam starting bunyi sin tapi hujung diakhiri dengan bunyi shin. Sa. Dia tak cantik tau. Cuma setakat ni berdasarkan apa yang saya cuba contohkan ni, saya dapat kesan ianya faktor kedudukan makhraj lah. Tu je sebenarnya. Kan? Cuma mereka yang melakukan kesilapan seperti ini mungkin mungkin kekeliruan pada rupa dia sendiri ataupun disebabkan bunyi itu sendiri. Wallahualam. Itu kena tanya orang yang baca tu lah kan. Dia keliru tu sebab apa. Dia kalau tersilap sekali, kemudian betulkan semula, okey, itu tak apa, itu biasalah tersilap. Yang ini maknanya nak repair pun tersilap juga. Waktu nak repair tu pun tersilap. Faham tak maksud saya? Dia beza dengan kalau kita tersilap,
And then kita betulkan lah. Kita kata, okay, tu shin tu. Kemudian kita betulkan. Dan insyaAllah lah bunyi tu betul. Kan? Tapi ni waktu nak betul tu pun tak betul. Macam mana ayat saya ni? Faham kan? Nak betulkan tu pun tak betul. Bunyi ni macam saya sebut tadi lah. Sai. Dia banyak faktor. Puan Halijah Hashim kata lidah keras. Tak pastilah kan. Kalau keras tu macam mana nak buat tu? Takkan nak kena rendam dulu kan? Rendam dalam air panas. Tidak lah kan. Tapi kena banyakkan latihan lah. Itu saya rasa kena lebihkan latihan menyebut huruf. Okay, itu je tuan-puan, sedikit selingan. Kita sambung lagi nak habis dah. Satu baris ni je lagi. Syaita. Okay, ingat ya mati yang ada tanda sukun ni, bacaan lin. Syai bunyi dia. Adanya sifat kelunakan. Syaita. Memang dia tak boleh sebut ke Ustaz? Boleh je sebenarnya. Cuma dia macam struggle. Sangat struggle. Ini kelas saya yang lama lah. Kelas lama kan. Bukanlah yang terkini. So far untuk yang terkini, untuk 2 tahun yang ke depan ni, saya tak nampak lagi lah masalah shin ni yang ketara macam saya cerita tadi. Ini pengalaman awal. Syaitanu. Okay, ta ni mat asli 2 harakat. Angkat pangkal lidah untuk tebalkan dia. Tanu fala. Nun bari depan nu, muncung bibir. Syaitanu fala. Nu 1 harakat, fa 1 harakat. Sampai kat la ni kena panjang. Ni ada alif mat kan. Kena panjang 2 harakat. Syaitanu fala. La 2 harakat. Kemudian huruf ta beri atas. Macam biasa ta. Matikan qaf. Okey, untuk qaf ni tuan-puan kena ingat dua poin lah. Yang pertama kena lantun. Kat sini ada qalqalah. Lepas tu apa satu lagi? Kena tebal. Lantun tu betul dah. Tapi waktu lantun tu pastikan diiringi juga dengan sifat tebal dia. Senang cerita, kena pelihara lah sifat tebal dia. Sebab kadang-kadang bila fokus sangat pada lantunan tu, qalqalah tu, kita mungkin ada potensi untuk mengabaikan tebal tu. Contohnya macam mana? Macam ni Fala taq'ud. Fala taqa. Sedangkan qaf ni bersifat isti'ala. Okey, terangkatnya pangkal lidah bagi menebalkan suara huruf. Jadi bila tak ada perbuatan tu, iaitu pangkal lidah yang terangkat ni, itu yang menyebabkan bunyinya longgar, bunyinya nipis, bunyinya tak cukup. Kan? Apa pun kena angkat pangkal lidah. Itu paling penting. Fala taq'ud ba'da dhikra. Okey. Fala taq'ud. Bunyi dia ke atas. Bunyi dia ke atas. Fala taq'ud ba'da dhikra. Okey, dapat ke? Baik. Untuk ain yang bagi depan ni, kita sempitkan dia macam biasa. Tengah kerongkong sempit. Taq'ud. Dan dal ni sama macam qaf tadi, dia ada qalqalah. Cuma untuk dal ni dia nipis lah kan. Dia tak adalah tebal. Dan senanglah untuk dipraktikkan. Contoh bunyi taq'ud. Beza kan? Taq'ud. Beza tu. Dari sudut tebal nipis tu kita boleh perhatikan. Pada qaf tebal, dal tu nipis. Fala taq'ud ba'da. Dapat ya? Kemudian ba dari atas, ba. Biasalah, matikan ain, sempitkan ain ni. Macam mana nak ukur bunyi sempit tu? Bunyi sehingga tuan-puan rasa bunyi dia tu mengetat. Bunyi dia tu mengetat. Ba. Bagi pemula, tuan-puan yang baru nak cuba kan, nak latih, pastikan tuan-puan rasa bunyi tu dia mengetat. Ba'da. Saya simpulkan begini. Kalau tuan-puan tak dapat bunyi yang sempit tu, bunyi yang mengetat tu, maknanya kedudukan makhraj tu tak tepat. Tu je. Kedudukan makhraj tu tak tepat. Ataupun faktor yang kedua yang menyebabkan kita tak boleh sebut, mungkin faktor, yalah, semula jadi tu memang tak boleh buat kan.
Memang tak boleh buat atas. Mungkin ada halangan-halangan tertentu yang yalah kena tengok jugalah. Kan apa pun kena dengar dan nilai dulu. Kadang-kadang mungkin ada sebahagian yang dah letak dah pada tempat dia. Tapi yalah, disebabkan macam saya sebut tadi ada halangan-halangan tertentu, maka bunyi yang terasa tu tidak menepati apa yang sepatutnya. Itu kira macam kita letak tepi lah. Itu kira masalah-masalah terpencil tu kita orang tak apa, kita boleh kata ianya dimaafkan. Tak ada masalah. Cuma pastikan ada usaha lah untuk memperbaiki. Ada usaha untuk memperbaiki. Jelas kena sempitkan. Ba'daz zikra. Okey, untuk dazi ni alif lam syamsiah kat sini. Alif lam syamsiah. Zikra. Untuk zal sabdu ni macam biasalah. Ba'daz. Sambut zal sabdu tu. Ba'daz zikra. Okey, matikan kaf ni dan kita kena lakukan dua proses. Yang pertama, kena tahan dulu suara. Zik. Tahan dulu. Kita kunci suara kita. Zik. Kemudian baru kita lepaskan sedikit nafas. Zik. Zikra. Gitu. Dapat kot? Zikra. Untuk ra tu kena panjang. Panjangnya berapa harakat? Dua je. Kan? Dua je. Ini ada alif mat ni. Kecil. Sebelumnya pada atas kan. Zikra. Jangan muncung bibir. Jangan muncung bibir. Zikra ma'al qawmi. Mim pada atas ma, kemudian ain. Ingat tadi saya sebutkan, sempitkan dia. Ma'al. Alif lam qamariyah kat sini. Alif lam qamariyah. Ataupun izhar qamari. Nama dia kan. Izhar qamari. Ma'al qa. Okey, kat sini biasanya kalau tak jaga betul-betul ni bunyinya gini. Ma'al qaw. Dia jadi qa. Saya dah pernah pesan kan sebelum-sebelum ni. Untuk huruf qaf tu kena jaga betul-betul lah bunyi dia, pelihara elok-elok. Ma'al. Sampai lam tu mungkin tak ada masalah kan. Lam tu kita hanya jelaskan dia saja. Ma'al qa. Macam mana tuan-puan sebut qaf pada atas? Bunyinya qa kan. Lepas tu kita hanya muncungkan bibir. Lepas sebut qa, hanya muncungkan bibir. Qa, qa, qaw. Qa. Tuan-puan buat ikut saya 3 kali kan. Qa, qa, qa. Masuk ke 4 punya sebutan tu, kita sambungkan dengan bunyi waw yang mati tu. Qa, 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 qaw. Qa, 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 qaw. Bunyinya tak berubah pun. Tuan-puan kena buat, semak sendiri. Kan? Kalau tuan-puan buat gini, maknanya bunyi tu tak betul. Contoh. Qa, 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 qaw. Qa, 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 qaw. Nampak tak? Ada bunyi daripada qa jadi qa. Qoqa, qoqa. Kita tak mau qoqa. Kita nak qoqo. Qoqo, qoqo. Tak mau qoqau, qoqau. Ma'al qawmi zalimin. Macam tu. Boleh ya? Itu kira macam latihan lah kan. Latih dulu sebut. Qa, 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 qaw. Sama lah juga dengan bunyi apa dah? Kha. Khawfu. Contoh kan. Khawfun. Jangan bunyi khaw. 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 Qoqaw. Pelik kan bunyi dia. Dia kena khaw. Qoqaw. Khaw. Qoqaw. Bunyi dia besar. Sebab kedua-dua huruf ini bersifat apa dia? Isti'la. Huruf musta'liyah. Dia huruf yang kita kena angkat pangkal lidah tu. Okey, cukuplah. Faham dah tu kan? Ma'al qawmi dha. Baik. Yang ini alif lam syamsiah. Ini kalimah ta'akhir. Nak habis dah tuan-puan. Qawmi dha. Okey, kat sini dha kena tebal. Sambutlah dha tu elok-elok. Qawmi dha. Tebal Lepas tu panjangkan. Ada alif kecil tu. Panjangkan 2 harakat. Lepas tu lam baris bawah li, mim baris bawah mi, dan terus sampai ke hujung ni ada hukum alif lam, alif lam pula. Kita ada hukum MAL. MAL ni apa?
Mad arid lisukun. Kita kena panjangkan 2, 4 ataupun 6 harakat tuan-puan. 2, 4 ataupun 6 harakat. Itu je lah. Ma'al qawmi zalimin. Selesai. Itu je bunyinya ma'arid lisukun. Minimum 2 dan boleh maksimum sampai 6. 2, 4, 6. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Selesai dah kita punya sesi bedah membedah. Sekarang kita nak baca pula ayat yang kita bedah ni. Satu ayat je. Ayat 68 ya. Daripada wa idza ra'aital ladzi sampailah zalimin tu. Ayuh. Dah sedia semua? Kita mulakan. Kita baca pelan-pelan ya. Santai-santai insya-Allah. Sedia 1, 2 mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. Kita ambil semula fa'arid anhum. 1, 2 mula. فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد. Kita ambil fala sini 1, 2 mula. Fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi zalimin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Selesai lah tuan-puan. Kita punya sesi bedah membedah. Terima kasih kepada semua yang hadir. InsyaAllah kita jumpa lagi esok untuk kita sambung lagi muka surat yang seterusnya. Okey, dan jomlah kita nak tamatkan dah live pada pagi ini. Dan sekali lagi tuan-puan, ni secara ringkas je lah saya nak ingatkan untuk Jumaat ni kita tak ada Moh Ngaji. Kita akan ada satu live iaitu webinar Jom Kenal Al-Qalam. Cuma kita buat di Zoom kita buat dalam Zoom insya-Allah hari Jumaat ni. So hari Jumaat tak ada Moh Ngaji. Kita akan beralih ke platform Zoom untuk kita punya webinar Jom Kenal Al-Qalam. Okey, yang mana webinar Jom Kenal Al-Qalam ni adalah intro kepada penghayatan terhadap isi kandungan bagi surah Al-Qalam ataupun kita kata tadabbur surah Al-Qalam. Dan saya akan bersama dengan Encik Ifan dan macam biasalah tugasan masing-masing. Untuk saya lebih kepada untuk sesi bedah dan untuk Encik Ifan lebih kepada perkongsian ataupun tadabbur. Jadi jangan lepaskan peluang yang ada ini pada 23 Februari hari Jumaat ni insya-Allah. Jam yang sama 8.30 pagi, okey? 8.30 pagi. Macam mana nak join? Tuan-puan tekan link kita punya untuk grup info terbaru Izzy Ngaji. Ada di ruangan komen tu. Okay, tekan. Itu grup umum kita. Grup info. Okay, pastikan tuan-puan masuk dalam tu. Nanti kita akan letakkan link Zoom dalam grup info Izzy Ngaji. Info terbaru Izzy Ngaji. Alhamdulillah. So doakanlah semoga mendapat sambutan kita punya webinar Jom Kenal Al-Qalam edisi Ramadan. InsyaAllah. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak tuan-puan. Semoga apa yang dikongsikan tuan-puan dapat terima dengan baik. Jadi kita sudahi pertemuan kita pagi ini dengan bacaan doa tilawah dan tasbih kafarah suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujjah kami ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-puan, berakhir sudah pengajian kita pagi ini. Jadi selamat meneruskan aktiviti harian anda, dan saya nak ingatkan kepada siapa yang terlibat saja untuk pagi ni, siapa yang terlibat dengan sesi tahsin untuk baca rukun qauli pada jam 11 pagi yang dah bagi nama kan. Pastikan tuan-puan tengok WhatsApp tuan-puan akan diberikan tuan-puan akan diberikan link Zoom secara personal. Maksudnya message tu personal kepada tuan-puan daripada tim kami lah. So pukul 11 pagi insya-Allah. Pastikan yang terlibat lah. Ni saya cerita ni, siapa yang tahu dia faham lah apa yang saya maksudkan. Baiklah, siapa yang ada kelas dengan Ustaz Luqman silakan, semoga dipermudahkan insya-Allah. Jadi tuan-puan, saya undur diri dahulu. Ampun dan maaf kalau ada salah dan silap. Saya tinggalkan anda dengan lagu penutup lah seperti biasa insya-Allah. Hadiah untuk anda. Tak adalah hadiah pun. Tiap-tiap kali live pun memang kita pasang lagu pun kan. Okey, apa lagi? Untuk info berkaitan dengan kita punya Jumaat ni, sekali lagi, link ada di ruangan komen, tuan-puan boleh tekan. Tekan link di ruangan komen untuk dapatkan link Zoom pada hari Jumaat ini insya-Allah. Itu saja tuan-puan, saya undur diri dahulu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Terima kasih Allah. Terima kasih di atas segala nikmatnya. Jom, saya tinggalkan anda dengan lagu penutup insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Mekar di kamar hati, cinta pertama. Engkau ciptaan seni, idaman kasih. Antara bibir tersiratnya pekerti, kelembutan yang mendamaikan jiwa. Bermula kau di sini, penentu bicara. Kalam kebenaran tiada berdusta. Dirimu berharga dari segala-galanya. Bertakhta keimanan untuk dipertahankan. Hadirlah cinta, cinta pertama. Hadirlah cinta, cinta utama. Sayangi diri, ini cinta, cinta pertama. Hati ini cinta, cinta
Tiada sia-sia menyintai diri, sempurna sejahtera. Oh, bermula kau di sini, penentu bicara. Kalam kebenaran tiada berdusta. Dirimu berharga dari segala-galanya, bertahta keimanan untuk dipertahankan. Hadirlah cinta, cinta pertama. Hadirlah cinta, cinta utama. Sayangi diri, ini cinta, cinta pertama. Hati ini cinta, cinta utama. Hadirlah cinta, hadirlah cinta, cinta utama. Hadirlah cinta, cinta utama. Cinta pertama.